Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Gempa dan panas sahabat-sahabat semua. Kalau kita dengar semasa sesi perbahasan, Ketua Pembangkang MP-MP daripada PAS bersatu bangkit untuk mencela dan terus menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan memusingkan segala kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh Datuk Seri berkaitan dengan subsidi, cukai, berkaitan dengan mahakaya yang terus menjadi kaya kerana mendapat subsidi daripada kerajaan. Jadi ini yang dipusingkan oleh pemimpin-pemimpin bersatu, sahabat-sahabat semua. Ya, tapi sebenarnya kalau dijawab dengan teliti, sebenarnya mereka hanya menunjukkan kebobrokan mereka. Mereka menunjukkan kebengangan, kebodohan mereka, sahabat-sahabat semua. Mungkin mereka faham atau mungkin juga mereka tidak faham apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini yang semakin panas dimainkan oleh pihak pembangkang. Kononnya Datuk Seri benci dengan orang kaya, kononnya Datuk Seri anti dengan mahakaya dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, tanpa buang masa, ini penting untuk kita dengar bersama untuk kita memahami bahawa apa yang dikatakan oleh geng-geng sapu bersih, geng-geng kerangga Perikatan Nasional ini hanyalah satu perkara yang cuba untuk mengelirukan rakyat. Agar tidak terkeliru, jadi mari kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi ini. Yang mana yang sesuai. Now, menjadi kaya di dalam negara kita ni tak ada isu, tuan-tuan. Tetapi yang menjadi kaya dengan mengambil kesempatan di atas ataupun mengambil kesempatan di atas keperluan orang-orang miskin, itu yang jadi masalah. Semalam saya bagi contoh minyak umpamanya. Dia ada, contohnya dia ada kereta besar, dia ada Velfire, dia ada Alphard, kemudian dia ada Mercedes, dia ada BMW, 4 kereta besar dengan tangki yang besar. Kemudian ada orang miskin ni, dia ada satu kereta Azia aja. Okay? So dia ni pula ada 4 kereta. Anak dia pakai, bini dia pakai, driver dia pakai. 4 ni isi. Tiap-tiap 2-3 hari isi sebab perjalanan dia mungkin jauh. Dan mereka spend months, sebulan tu mungkin mungkin RM1,000 just untuk mengisi minyak. Sedangkan Azia ni sebulan mungkin dia isi katakanlah RM200-300 sebulan hanya untuk mengisi minyak. Now, kalau kita compare dengan dua orang ini, seorang yang miskin pakai Azia dan seorang yang kaya dengan kekayaan ini, yang kaya ini menggunakan minyak yang bersubsidi dengan jumlah yang banyak berbanding dengan yang miskin yang menggunakan Azia ini dengan jumlah yang sedikit. Siapa yang benefit kepada subsidi tersebut? Orang miskin ke orang kaya? Di sinilah kerajaan nak menilai kembali subsidi yang dikeluarkan. Sebab itu ada yang kata, ada satu portal yang kata, tahun depan minyak akan naik bila harga minyak ataupun subsidi ini disasarkan. Dia macam ni, dia bukan naik disebabkan oleh semua tu naik, dia naik kerana dia telah tidak lagi melihat kepada subsidi tersebut. Ada beberapa golongan nanti dia tak enjoy the subsidi dah. Kalau tuan-tuan bukan yang golongan yang saya sebut tadi, sebagaimana yang kaya-kaya tadi yang saya sebut tadi, maka tuan-tuan tak payah risau, subsidi tetap ada kat situ. So bagaimana mekanisme next year kita tahu. Namun begitu, itu antara perkara yang kita nak pastikan supaya kebocoran kepada subsidi itu tidak pergi kepada golongan yang tidak memerlukan. Now, apa gunanya kita nak pergi nilai ni, susah-susah nak pergi nilai ni? Tuan-tuan, subsidi kita tahun ini 81 bilion ringgit. 81,000 juta. Subsidi saja. Now, katakanlah kita berjaya jimat, saya tak banyak, 2-3 bilion cukup. 2-3 bilion, ambil 2 bilion. Saya bagi perspektif dia, 2 bilion katakanlah kita dapat jimat daripada subsidi bersasar, katakanlah 2 bilion. Bajet untuk diberikan kepada negeri Kelantan saja 1 bilion. Negeri Kedah 1 bilion. 2 bilion tadi kita boleh bagi bajet itu kepada 2 negeri, tuan-tuan. Saya bagi contoh untuk selesaikan masalah air di Kelantan, 1.1 bilion. Bajet yang kita boleh save daripada subsidi tadi, kita boleh selesaikan masalah air kat Kelantan. Itu dipanggil prudent ataupun berhemahnya kita dalam merancang keuangan. Bukannya, malah aku nak fikir, nak kira-kira ni semua pening kepala lah. Kira-kira, tak payahlah semua ni. Aku just tanya-tanya tak setuju je lah. Subsidi, bagi je lah semua. Siapa yang layak ke tak layak, bagi je lah. Malah nak fikir. Itu orang malas berfikir. Tapi kerajaan sekarang ini, dia nak berjimat. Mana yang dia boleh jimat, dia akan jimat. Kenapa? Tuan-tuan
tengok tadi saya punya pembentangan. Bagaimana 3 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh selamatkan negara. 1991 beliau menjadi Perdana Menteri Keuangan. 1994 bagaimana keuangan negara semakin mengukuh. 1997, 96 beliau mendapat anugerah Menteri Keuangan Terbaik Asia pada waktu itu. Saya belum cerita peranan dia di dalam World Bank kalau tak silap saya. Sehingga negara-negara Afrika berterima kasih kerana beliau telah berjaya tuan-tuan? Telah berjaya menghapuskan hutang-hutang negara-negara tersebut. Baik, saya nak buat satu berkenaan dengan orang miskin ni tuan-tuan. Saya nak cerita. Again, saya nak tambah apa yang disebut tadi lah oleh Hamzah tadi. Maha kaya. Yang Maklumat Perdana Menteri ada menyebut, memberi naratif yang agak negatif kepada Maha Kaya. Okay. Alright. Sebelum ini juga Yang Maklumat Perdana Menteri memetik tentang naratif Maha Kaya. Yang Maklumat Perdana Menteri ada menyebut, memberi naratif yang agak negatif kepada Maha Kaya. Sebelum ini juga Yang Maklumat Perdana Menteri ada menyebut nak menoktahkan kemiskinan. Setelah kita noktahkan kemiskinan, orang itu akan ada pendapatan dan akan jadi kaya. Jadi kemiskinan pun kita nak noktahkan, Maha Kaya pun tak boleh. Jadi sebenarnya kita nak capai apa? Miskin tak boleh, kaya tak boleh. Jadi kita nak apa sebenarnya? Orang penjelasan bila tu. Okey tuan-tuan. Saya tak tahulah dia ni faham ke tak faham. Okey, dia tanya, tak tahulah macam mana dia boleh jadi ahli parlimen kan? Apa menang main tikam kot. Dia tanya, bagaimana dia jadi contradictory, dia kata. Sebenarnya benda tu tak contradict kalau kita faham. Dia kata kita ni tak nak maha kaya, tapi dalam masa yang sama kita nak menoktahkan kemiskinan. So yang mana satu ni? Tuan-tuan, dua benda itu sangat berbeza. Tuan-tuan, menoktahkan miskin tegar tak menjadikan orang tu kaya. Dia ada ni, saya tak faham, dia ni tak faham ke level dia ada miskin tegar, dia ada miskin. Dia ada miskin tegar dan dia miskin. Yang nak dinoktahkan itu adalah miskin tegar. Faham? Yang nak dinoktahkan itu miskin tegar. Mungkin dia berada pada level miskin. Apa beza miskin dengan miskin tegar? Jauh. Tuan-tuan boleh kaji sendiri benda ni. Miskin tegar itu bagaimana? Miskin itu bagaimana? Mungkin dia taklah menjadi kaya-kaya tetapi dia tidak lagi miskin tegar. Now, super rich, maha kaya ni lain. Dia ada rich, dia ada super rich. Maha kaya. Super rich ni normally dalam society, even di US, hanya 1% yang dianggap sebagai super rich. Now, T20 mungkin pendapatan gaji dia sebulan, say 20-30,000. Itu bukan super rich. When I say super rich, mungkin pendapatan dia sebulan 300-400 ribu, sejuta. That is super rich. Itu dipanggil sebagai super rich. Dia punya kekayaan tu di luar jangkauan akal kita, tuan-tuan. Dan mereka ni biasanya tak bekerja. Dia bukan orang yang bekerja dengan orang. Kalau dia ada perniagaan, dia ada perniagaan yang tidak semestinya base dekat Malaysia berbanding dengan dekat negara overseas. Dan golongan yang super rich ni di Malaysia lah less than 1%. Tetapi mereka di Malaysia ni ada, bukan semua, di kalangan mereka mendapat benefit itu kerana antara lainnya dia bermain dengan sistem-sistem yang ada. Kita bagi contoh baru-baru ini, di mana ada orang ni menjadi super kaya kerana dia menggunakan konsortium untuk bolot semua projek kerajaan. Rupanya dia seorang je. Dia bolot semua projek kerajaan. Macam mana dia boleh bolot semua projek kerajaan? Sebab dia kenal dengan YB, dia kenal dengan menteri-menteri, dia dok bayar. Itu contoh. Dan dia menjadi super rich dalam perkara tersebut. Adakah menjadi kaya di Malaysia ni satu kesalahan? Tak ada. Kalau kamu berdagang dengan betul, berniaga dengan betul, buat perniagaan dengan betul dan sebagainya, tidak ada masalah. Masuk projek, masuk tender tanpa perlu suap dan rasuah, tidak ada isu. Tapi ini yang berlaku dalam negara kita selama ini. And that is why kenapa kesenjangan, disparity dalam income itu berlaku di dalam negara kita dengan terlalu teruk. And that is why sekarang ini, pelik ya, bila Hamzah menunding jari, dia kata, Hamzah hairan PM tunding maha kaya, macam banyak salah. Parlimen Ketua Pembangkang Hamzah Hamzanuddin menemplak Perdana Menteri yang menunding golongan maha kaya ketika membentang belanjawan 2024 lalu. PN bimbang dengan intonasi dan naratif Anwar dalam pembentangan bajet yang memberikan gambaran negatif kepada golongan kaya. Saya hairan sudah acap kali melabelkan mereka sebagai golongan maha kaya yang seolah-olah melakukan banyak kesalahan. Now,
Dia macam ni, macam saya kata tadi. Golongan maha kaya ni, bila kita bela rakyat, dia marah. Bila kita nak ambil kekayaan daripada orang maha kaya ni, bagi bukanlah equally tetapi fairly kepada orang miskin, dia pula marah. Dia ni pembela apa sebenarnya, bagi kata Seri Anwar Ibrahim? Kan? Pembela apa ni sebenarnya? Dia macam ni tuan-tuan. Yang saya sebut tadi, maha kaya kerana dia kaya itu disebabkan dia manipulasikan sistem-sistem yang ada. Tuan-tuan faham maksud saya sebenarnya? And you know what I mean. Bagaimana pada zaman sebelum-sebelum ini, mereka menjadi kaya kerana mereka kenal ahli-ahli politik tertentu. That is the problem. Dia nak jadi kaya dalam keadaan dia ada bisnes, dia buat projek. Saya bagi contoh Grab umpamanya kan. Dia jadi kaya kerana dia ada bisnes yang betul-betul genuine bisnes. Itu kita tak ada masalah. Kita tengok Upin Ipin, kita tengok Makamoto, Laskopek dan sebagainya. Dia orang dapat benda-benda tu, Laskopa. Sorry. Dia mendapat benda tu sebagainya dengan duit yang mereka ada, dana mereka ada, mereka menjadi kaya. Mungkin tak jadi super kaya lah. Mungkin yang animasi ni saya tahu kos dia tinggi. Tapi maksudnya mereka berjaya kerana usaha mereka itu tak ada masalah. Tetapi apabila mereka menjadi maha kaya di atas dasar dan penindasan yang mereka lakukan dengan sistem-sistem dan kroni-kroni yang mereka ataupun duit-duit yang mereka tabur, yang itu jadi masalah. Yang itu sebenarnya yang kita jadikan masalah. Alright? Okay. Saya bagi contoh. Tuan-tuan tengok sendiri. Ini ada orang tak puas hati dengan saya, tak apa. Ini contoh. Najib anak tetap bayar cukai 1.7 bilion Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan menolak rayuan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan anaknya untuk membatalkan penghakiman terus terhadap mereka dalam kes tunggakan cukai pendapatan yang masing-masing 1.69 bilion dan 36.7 juta. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diperkusikan oleh Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim pagi ini sebulat suara menolak rayuan Najib dan Muhammad Nazifuddin. Kedua-dua mereka memohon supaya dibenarkan untuk membentangkan pernyataan pembelaan terhadap saman cukai LHDN. Mereka mendakwa bahawa Seksyen 1063 Akta Cukai Pendapatan adalah tidak sah kerana melanggar Perlembagaan Persekutuan. Seksyen 106 secara amnya memberi kuasa kepada LHDN untuk memulakan tindakan sivil di mahkamah bagi mendapatkan semula tunggakan cukai dan penalti daripada pembayaran cukai. Seksyen 1063 secara khusus menyatakan berhubung dengan tindakan sivil LHDN untuk mendapatkan semula cukai, mahkamah tidak akan melayan sebarang pengakuan bahawa jumlah cukai yang ingin dipulihkan adalah berlebihan, tidak betul ditaksir di bawah rayuan dan disalah naikkan. Tuan-tuan, berapa cukai dia tadi tuan-tuan? Cukai dia berapa? 1.7 bilion. Saya tanya tuan-tuan, kalau cukai dia 1.7 bilion, cukai pendapatan dia berapa? Ini dipanggil super rich, maha kaya. Dan maha kaya itu datang daripada pendapatan mana? Nak jadi kaya, saya kata tak ada masalah. Tapi pendapatan itu daripada mana? Itu yang jadi persoalan. Dan akhirnya, mereka kaya dan semakin kaya tanpa ada satu sistem. Ini yang mengambil masalah tu satu lah. Yang tak, katalah yang tak mengambil yang betul-betul jadi maha kaya kerana usaha dia. Dan ada sistem yang kita ada sekarang ini tak cukup to tax them in order untuk salurkan balik pendapatan dia kepada rakyat. So, bila Dato' Seri Anwar Ibrahim nak kembalikan kepada rakyat, dia orang marah pula. Marah pula tuan-tuan. Pelik betul lah dia orang ni. Saya tak faham lah. Sebab apa dia jadi macam tu tuan-tuan? Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia orang jadi macam tu? Isu dia sebab dia orang tak ada, macam mana dia kata? Pembangkang ni tak tahulah, dia tak pandai ekonomi ke apa tuan-tuan. Dia tak pandai ekonomi ke, dia tak faham ekonomi ke, dia tak tahu ekonomi ke, saya tak faham. Macam Peja itu kata. Peja? Siapa? Bukan. Siapa kata gitu? Dia kata cetak duit lebih banyak wang. Dia kata lebih banyak wang, kita kena cetak lebih banyak wang. Bukan benda itu tak pernah dikonsiderkan oleh ekonomis, but that is not good for the economy. Itu dah well known dah. Dan baru-baru ni keluar lagi cerita KWSP ni. Pengeluaran bil bersasar lebih baik dari akaun fleksibel KWSP, kata ahli Parlimen Pembangkang. Wan Saiful Wanjan. Wan Saiful mengatakan seorang Parlimen Pembangkang berkata cadangan kerajaan memperkenalkan akaun fleksibel atau akaun 3 tidak akan membantu pencarum terjejas. Wan Saiful berkata langkah itu seolah-olah menyamakan akaun di institusi pembangkang dan anggap tidak logik kerana jumlah simpanan nanti terlalu kecil. Dalam kita mempersediakan rakyat untuk masyarakat menua, rayuan pengeluaran dana KWSP bersasar bagi rakyat yang terdesak adalah lebih baik dan logik berbanding pengenalan akaun fleksibel atau akaun 3. Dan dalam masa yang sama,
sekarang ini bernama melaporkan negara menua. Sekarang ini kita menjadi negara tua. Isu kemiskinan warga emas perlu ditangani segera. Tidak sampai 1 dekad tempohnya untuk Malaysia mencapai status negara tua pada tahun 2030. Negara menua. Apabila 15.3% atau kira 5.8 juta daripada jumlah penduduk negara Malaysia akan mencapai usia 60 tahun ke atas. 2030 is another 7 years. Namun begitu sehingga hari ini, polemik kemiskinan dalam keadaan warga emas bagaikan tidak ada titik notahnya sehingga berisiko menggugat kesejahteraan hari tua mereka, dan ini dikupas dalam bahagian akhir artikel ini. Tuan-tuan boleh baca sendirilah artikel ini. Now, masalah negara tua ni adalah negara yang menua di mana 15% suku daripada populasi negara kita akan berusia 60 tahun ke atas. Okey, permasalahannya seorang tua. Itu kos. Sebab mereka tak boleh menjadi masyarakat yang produktif menghasilkan pendapatan. So akhirnya golongan yang berusia 20 ke 18 ke 55 tahun ni akan menanggung 50% penduduk, yang mananya insya-Allah kalau ditakdirkan dengan keadaan teknologi kita mungkin sampai umur 80. They have another 20 years to live. Jadi yang ni siapa nak kena tanggung dia orang nanti? Dan KWSP mengatakan 3 tahun, 5 tahun wang mereka habis. They have another 15 years to go dengan penyakit dan sebagainya. Siapa nak tanggung kos warga tua yang akan menjadi miskin ini? Sebab itu salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Singapura, tuan-tuan, ialah kalau mereka buat pinjaman, mereka akan fokuskan pinjaman itu ke dalam pelaburan, ke dalam KWSP. Dia ada macam KWSP lah. Dia tak panggil KWSP di sana. Tetapi macam KWSP. Pinjaman itu dia tak gunakan untuk pembangunan, tetapi dia akan laburkan ke dalam itu. Kenapa? Sebab dia tahu untuk nak managekan warga tua di Singapura. Sebab dia tahu we are going to that direction. Jepun is menghadapi masalah itu. Jepun sekarang menghadapi masalah warga tua. Kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Dia orang tak boleh nak bekerja. Dia orang dah kena pencen. Yalah, takkan kita nak bekerja umur 60, kita nak bekerja lagi. So nak selesaikan masalah itu macam mana? And tiba-tiba hari ni pembangkang kata, oh kita kena keluarkan balik KWSP tu. Dalam masa sama dia tahu kita ada masalah dengan warga tua. Habis tu macam mana kita nak selesaikan benda ni? Dia tak boleh dapat satu, kita hilang satu. Dia tak boleh. So kita akan menambahkan another 7 years, masalah ini akan bertambah. Siapa nak kena tanggung masalah ni, tuan-tuan? Kerajaan. Kerajaan. Jadi kita menyentuh tentang warga tua tadi tu. Bila kita menyebut warga tua, kita menyentuh tentang kemiskinan. Benda-benda ni yang kita kena fikir. Kerajaan kena fikir. Pembangkang kena fikir. Dia bukan sewenang-wenangnya kata, kita bagi je lah dia orang, settle masalah. Ini yang saya duk debat selama ni berkenaan perkara ini. KWSP adalah wang simpanan kita pada hari tua kita. Kalau tuan-tuan tak ada 1 juta dalam akaun, atau paling kurang 500,000 dalam akaun lah, tuan-tuan tak boleh bersara dengan selesa. Kalau tak ada 500,000 dalam akaun, KWSP anda. So fikir-fikirkanlah. Dan selamat beramal. Terbaik sahabat semua. Itu dia pencerahan padu daripada Brother Iswardi. Jadi jelas sahabat, sebenarnya pihak pembangkang hari ini akan menggunakan apa sahaja isu untuk membina naratif, untuk membina persepsi buruk kepada Perdana Menteri, kepada kerajaan hari ini. Kerana apa? Kerana mereka tidak ada lagi isu yang mereka boleh mainkan. Ya, semuanya sudah ternyata ya, ataupun termasuk di dalam perancangan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Ya, apa yang mereka lakukan hari ini mempersoalkan, membina persepsi buruk, ya, untuk menghasut rakyat, membenci kerajaan, ya, seperti subsidi, apalagi cukai, ya, pengeluaran KWSP, kolonial sekarang ini menghasut orang-orang kaya pula untuk membenci pentadbiran kerajaan hari ini. Inilah ya, level yang ada pada pembangkang hari ini. Begitu terdesak, begitu tidak ada lagi lah. Saya pun tak tahu lagi apa nak cakap dengan pihak pembangkang hari ini. Otak mereka ni sudah miring agaknya. Jadi sekiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.